Okay, saya tinggal soalan ni untuk kamu classified carbon kalau tak silap saya. Betul? Right? Saya suruh classified carbon dalam ni. So, just very quickly kita go through sebelum saya nak masuk isomer. So, circle and name the functional group in the following molecules. Macam kita ingat, carbon yang kita boleh classify hanya adalah carbon yang pegang 4 single bond. So, dalam ni ada berapa carbon yang kita boleh classify sebenarnya? Dah ready ke? Okay. Dah, okay. One, dalam struktur satu ni sebenarnya ada berapa carbon yang one boleh classify? 2. Alright, yang mana? Yang CH2 tu dengan NHCH3 tu. Okay. Dia So, kat sini kelas apa? Carbon ni kelas apa? primary carbon. Kelas carbon ni adalah primary carbon over here sebab dia hanya attach kepada satu carbon like this. Sebab yang lain adalah hydrogen dengan OH. Carbon ni adalah primary. Dan carbon ni boleh classify tak? Boleh. Boleh. Tapi dia kelas berapa, Nana? Primary. Primary kena attach kepada satu carbon. So saya expand sedikit. Okay. Adakah ikatan yang attach pada carbon? Tak. Tak ada ya. Struktur tu nampak je besar weh. Padahal yang kamu boleh classify hanya adalah satu carbon. Kita hanya boleh classify CH2OH kat sini di mana dia adalah primary carbon. Carbon yang ni kita tak boleh classify sebab dia tak terikat dengan apa-apa carbon. Carbon yang lain sebab dia pegang double bond. Dia senang je. Carbon tu pegang double bond, kita tinggal terus. Tak payah tengok dah. Okay. Next. Struktur kedua. Struktur yang besar sikit lah kat sini. So over here saya ada banyak carbon. Kita tengok kalau saya ada salah bagi tahulah. Carbon pertama over here adalah primary. Carbon kedua tak boleh classify sebab dia ada double bond. Carbon ketiga tak boleh classify sebab dia ada double bond. Carbon bawah adalah primary. Carbon atas ada double bond, tak boleh. Semua kat sini ada double bond, tak boleh. Carbon kat sini secondary sebab dia pegang dua carbon. Alright. Carbon double bond, carbon triple bond, tak boleh. Okay, carbon ni tertiary sebab dia terikat pada 3 carbon. Okay. Carbon ni primary sebab dia terikat pada satu carbon. Carbon bawah pun primary sebab dia hanya terikat pada satu carbon. Alright, oksigen kita tak boleh kira kat sini. So, dalam struktur yang besar ni, kita sebenarnya hanya ada primary carbon 4, secondary carbon 1, tertiary carbon 1, quaternary carbon tak ada. Alright, struktur je nampak besar tapi tak semua kita boleh classify. Berhati-hati ya, soalan classification boleh keluar kat mana-mana chapter. Selagi dalam tu ada carbon, selagi dalam soalan kamu ada carbon, dia boleh tanya classification. Alright, so tengok betul-betul. Okay, setuju ke? Kalau tak setuju bagi tahu kalau nak tanya. Okay. Ni. Ya. Yeah. Kalau yang ring tu tak payah kira dalam carbon dia. Tak payah sebab dia pegang double bond saya. Oh, okay. Carbon dia semua pegang double bond, nampak? Carbon dia semua pegang double bond. Bila carbon yang pegang double bond, kita tak payah tengok dah sebab tak boleh classify. Okay. Lagi soalan? Miss, yang COOH tu bukan primary carbon ke? COOH. COOH tu adalah C double bond OOH. Ada double bond sayang? Alright, ada double bond. So tak boleh. Lagi? Lagi? Tak ada. Okay, move on. Yeah. Kalau ada double bond memang tak ada apa? Tak dikira. Tak ada Kira. Kalau dia ada double bond memang kita tak kira langsung. Kita hanya akan tengok pada carbon yang pegang 4 single bond sahaja. Carbon yang pegang double bond, tak kisah double bond dengan C ke, double bond dengan O ke, double bond dengan N ke, apa benda pun kita tak akan tengok lah. Alright, sama juga dengan triple bond. Kalau benda tu pegang triple bond, kita tak akan tengok dah.
kita hanya boleh classify sp3 carbon. sp3 carbon means carbon yang pegang 4 single bond. Ingat yang tu. Okay? Alright, ingat Next, kat sini. Just quickly tanya, primary carbon ada berapa? Arif? Two. Primary carbon ada 2. Secondary carbon? One. 1. Tertiary? Mau nak Zero. buat ke? Zero. Quaternary? 02. Okay, let's see. Jawapan Arif adalah primary carbon 2. So primary carbon 2 kat sini adalah 1 over here. Alright. 1 over here. Saya nak kembangkan saya dah ajar dah macam mana nak kembangkan itu. That is your CH2. Single bond O, single bond CH3. So carbon ni terikat. Carbon CH2 ni terikat dengan carbon. So dia primary lah. Tapi CH3 ni kita tak boleh nak class sebab dia terikat pada oksigen. So kita tak boleh nak classify dia. Okay. Kat sini dia adalah bonded NH C double bond O CH3. So carbon ini saja kita boleh classify jadi primary sebab dia terikat dengan satu carbon. Tapi carbon C double bond O kita tak boleh classify dah. So dua primary carbon, betul. 1 secondary carbon, betul ke salah kelas? Ada ke secondary carbon tu? Tak ada. Tak ada Tertiary carbon betul, quaternary carbon betul, kosong dan kita hanya boleh classify 2 carbon ini sahaja. Alright, so tengok betul-betul siapa yang boleh classify, siapa yang tak boleh classify. Arif buat ke soalan ni? But Okay. Next, over here. Batak imide bila dia adalah benzene, sekali lagi sama ada dia bagi dalam bentuk ring atau tak, dia sebenarnya adalah double bond like this. So ingat benzene ring sebenarnya adalah double bond like this. So semua carbon dalam ni kita tak boleh classify. Dan untuk soalan ni saya hanya boleh ada what type of carbon? Mimi? Double bond. Class of carbon. What type of class of carbon? Benzene ring. Benzene ring. Class of carbon. Kamu boleh ada what class of carbon dalam ni? Primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary 1. Primary 1. Secondary 0. Secondary 0. Tertiary 1. Tertiary carbon 1. Quaternary 0. Quaternary carbon 0. Okay. Dan carbon yang kita boleh classify, semua carbon yang ring tak boleh lah. Carbon yang kita boleh classify hanya adalah carbon ni dengan carbon ni. Okay. Carbon yang atas, this carbon obviously bonded kepada 3 carbon. 1, 2, 3. So this guy adalah tertiary. Satu lagi, carbon ni terikat kepada 3 Cl. Cl bukan carbon, Cl tu chlorine lah. So dia hanya terikat pada satu carbon, this guy adalah primary. So kita hanya boleh classify primary carbon 1, tertiary carbon 1. Yang lain kita tak boleh classify. Alright, dalam exam jangan expect dia bagi soalan yang hang boleh classify semua like this. Jangan expect soalan exam akan bagi sebiji macam ni. Yang semua kamu boleh classify. Tak weh. Apa kelas bagi soalan macam ni? Alright, yang dia akan bagi adalah dia bagi soalan macam ni, dia tanya functional group, lepas tu dia tanya classification and so on. Okay? So make sure kamu tengok betul-betul carbon apa yang boleh, carbon apa yang tak boleh. Okay? Next, kat sini. Alright, Hana. Primary carbon berapa? Primary carbon 2. Secondary carbon? Secondary 13. Tertiary carbon? Tertiary 3. Quaternary carbon? 0.
Zero. Let's see betul tak. Secondary 13 tu memang agak obvious, kita banyak secondary dalam soalan ni. So, kita mula daripada kiri sekali. That is my secondary. Carbon yang pegang double bond tak boleh. Alright, carbon yang pegang double bond O tak ada. So, carbon seterusnya tertiary sebab dia pegang 3 ikatan yang pegang carbon. Seterusnya, carbon ni pun tertiary sebab 3 ikatan tu carbon punya. Alright, satu lagi carbon ni pegang 2 carbon dengan 1 OH dan 1 H, so secondary. Siap, dalam ring settle. Dalam ring ada 2 secondary, 2 tertiary. Dalam straight chain pula, setiap satu ni semua adalah secondary sebab setiap satu adalah straight chain yang terikat pada 2 carbon. Okay? Carbonate tadi, tak adalah sebab dia adalah C double bond O, so tak ada. Okay. Next, bawah, double bond O tak ada, double bond O tak ada. Jangan pangkau dalam exam hang tinggal kosong je. Saya aku pangkau, hampa pun pangkau. Alright? Tak ada, tak payah letak apa. Okay, kosong pun tak payah letak. Carbon ni sekarang terikat kepada 3 carbon. So, pacik ni tertiary. Pacik bawah, primary. Pacik atas, secondary. Straight chain kat sini semua adalah secondary. Carbon last ini terikat pada 1 carbon, so primary. Okay, so primary kita, kawan kamu kata ada 2, so let's see, 1, 2. Settle, betul. Kamu ada secondary 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tertinggal ke? Saya dapat 12 je. Saya salah kira ni. Saya dapat 12 sahaja. Tambah 1. Okay. And then tertiary over here. Tertiary over here saya ada 3. 1, 2, 3. Perfect. Senang. Boleh buat. Satu je sayang. Carbon yang pegang 4 single bond sahaja kita boleh tahu dia adalah kelas apa. Carbon yang pegang double bond O, carbon yang pegang double bond, carbon yang pegang double bond O, kita tak tengok langsung. Kita tinggal siap-siap. Tak payah tengok. Okay, simple. Alright, ada soalan setakat ni? Kat sini, no. Tak ada apa yang boleh classify. Okay, soalan last ni memang tak ada apa yang boleh classify. Okay. Boleh buat classification of carbon? Senang Senang. Dengan syarat hang lukis dan tengok betul-betul. Setakat nak kira berapa carbon yang terikat dengan berapa carbon tu tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Okay, saya nak masuk isomer. Kita nak masuk isomer over here. Yang soalan last tadi tu bukan ada 1 primary carbon. Oh, ada 1. Ni tak ada, ni tak ada, ni 1. Thank you. Ni ada 1 primary carbon, sorry. Primary carbon ni ada 1. Ya. Tak nampak, tak pasal. Tengok atas je. Ya. Good. Good. Alright. Soalan saya sekarang. Ada masalah dengan isomer? Dah tengok video? Boleh buat? Boleh buat isomer? Faham? Ada apa yang tak faham? Position. Position nak lagi? Itu juga. Okay. Saya ada isomers kat sini. Alright. The first thing before we go in question. First thing about isomer. What do you know about isomer? Bila saya cakap je isomer, apa yang masuk dalam otak kamu? Benda pertama. Anybody? Branches. Hana? Branches. Alright, Hana kata ada branches. Okay, lagi? Tak payah buka nota.
chain. Bani kata chain. Apa benda yang chain? Itu Nana? Apa yang kamu faham? Apa yang you all faham pasal isomer? Alright, apa yang you all faham pasal isomer? Isomer tu sebenarnya apa? Molecular formula dia sama. Lagi, Muslihin? Different structure. Alright, molecular formula dia sama, tapi structural formula dia berbeza. Good. Lagi? kena dalam lab. Kena dalam pair. Must be in a pair. Lagi? Apa lagi yang kamu tahu pasal isomer? Kita tukar tukar satu benda satu waktu. Alright, change one thing at one time. Okay, betul. Lagi? Lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada. Kita ada berapa jenis isomer? 3. Okay, so we go for isomer first before kita masuk 3 jenis tu sebenarnya apa. Isomer, bila saya cakap isomer, the first thing that should come into your mind adalah seperti apa yang Muslihin cakap. Isomer adalah hanya berbeza dari segi susunan. Arrangement tu berbeza. Alright, susunan kena berbeza. Tetapi bilangan atom kena sama. The molecular formula should be the same. Kalau saya ada 5 karbon 10 hidrogen, C5H10, saya akan pegang 5 karbon dengan 10 hidrogen tu sampai bila-bila. Tetapi dia hanya akan boleh disusun ikut bentuk lain. Saya ada C5H10, saya boleh ada C5H10 like this. Alright? C5H10. Saya boleh ada C5H10 like this. Dua-dua ni adalah C5H10. Betul? Tetapi kalau kamu tengok susunan berbeza. Alright? C5H10, C5H10. Susunan je berbeza. Molecular formula mesti sama. Molecular formula adalah distinct. Jumlah bilangan atom, jumlah bilangan karbon, hidrogen, oksigen, klorin, apa benda yang kamu ada dalam tu, bilangan kena sama. Tapi arrangement kena berbeza. Susunan kena berbeza. Dengan kata lain, dia undergo tak apa-apa reaction? Tak ada Dia tak undergo reaction. Sebab dia tak berubah dari segi bilangan atom. Okay? So, next. Dia mesti datang sepasang. Okay? Kawan kamu kata dia mesti datang in a pair. Of course. Kenapa saya kata dia mesti datang in a pair? Sebab saya nak tunjuk bahawa molecular formula dia sama. Tapi structural formula dia berbeza. Kalau saya nak kata, oh Miss Wong pendek. Hang kena compare lah Miss Wong tu pendek, compare dengan siapa? Kamu tak boleh cakap Miss Wong pendek sebab Miss Wong pendek. Tak ada. Kalau kamu compare, saya pendek, saya rasa Arif tinggi lagi kot. Alright. So, kalau compare, oh Miss Wong pendek bila compare dengan Arif. Okay lah, Miss Wong pendek lah. Betul. So, bila kamu buat comparison, kamu kena sentiasa datang sepasang. Kamu kena ada 2 orang. Baru kamu boleh kata, seorang ni gemuk, seorang tu kurus. Saya kurus lagi kot Arif nah. Alright. So, saya boleh kena ada dalam keadaan sepasang. Bila saya kata like this. 2 ni. Alright. Kenapa kamu boleh kata diorang adalah isomer? Sebab saya ada bilangan atom yang sama tetapi susunan yang berbeza. So, 2 ni adalah isomer. So, dia mesti datang sepasang. Mesti. Kita tak boleh compare seorang ni kata, oh susunan dia berbeza. Hang mana tahu susunan dia berbeza kalau hang tak ada seorang lagi nak compare? Betul? Alright? So, kamu kena ada 2 orang at least. One thing. Okay. Next. Soalan saya kat sini. 2 ni, just nak tanyalah. 2 ni, what type of isomer? Anybody? Tak payah saya nak nota. Tak ada benda ni. 2 ni, what type of isomer? Nisha?
Functional yang baru. Functional group isomer. Diorang adalah pasangan functional group isomer sebab kita berubah daripada carbon-carbon double bond kepada carbon single bond cyclic. Diorang adalah functional group isomer. Okay? So kita nak masuk 3 jenis isomer tu. Saya ada 3 jenis isomer. The first one yang kawan kamu dah jawab tadi, one of it adalah functional group isomer. Okay? Satu lagi. Chain isomer. Isomer. Syarif, satu lagi. Positional. Thank you. Positional isomer. Okay. Saya hanya nak ajar cara senang untuk bezakan ayat panjang baca dan nota. Okay, saya nak ajar cara senang je nak bezakan. Bila saya kata dia chain isomer, yang kamu kena ubah. Yang kamu kena ubah different in carbon chain. Different in, senang tulis bahasa Melayu tu bagi gambar. Apa tak nampak lagi ketuk kepala sampai penyek. Okay. Ubah rantai carbon. Nama pun chain. Ubah rantai. Alright. Kalau chain isomer adalah ubah rantai. Positional isomer. Ubah apa? Ubah kedudukan. Ubah kedudukan siapa? Ubah kedudukan substituent. Alright. Substituent tu boleh jadi functional group. Boleh jadi branch. Okay. Kita ubah kedudukan benda tu. Okay. Nama pun positional. Last but not least, saya ada functional group isomer. Kalau tadi rantai, chain isomer ubah rantai. Positional isomer ubah position. So kalau functional isomer, ubah apa? Ubah functional group atau homologous series. Okay? Kita akan ubah functional group atau homologous series. Kita ubah yang tu lah. Alright, kita ubah yang tu. Dan tadi kawan kamu insist on one thing that saya suka, ayat ni betul. Kita hanya ubah satu benda pada satu masa. Bila saya hanya ubah satu benda pada satu masa, sekarang saya ada 3 benda yang boleh ubah. Saya boleh ubah rantai, saya boleh ubah kedudukan, saya boleh ubah functional group atau homologous series. So kalau bawa chain isomer, saya ubah rantai carbon. So apa yang kena kekal sama? Kedudukan kena kekal, jenis functional group kena kekal. Jangan ubah yang tu. Kalau double bond kamu duduk carbon pertama, tak payah gatal, tak payah ubah, biarkan dia duduk carbon pertama. Pendekkan rantai tu je, habis. Dapat makan dah? Okay? Alright. Apa yang sama? Apa yang patut sama di position? Kalau position dah ubah, kedudukan dah berubah, apa yang kena sama? Rantai carbon. Rantai carbon jangan ubah. Alright, rantai carbon jangan ubah. Satu lagi jangan ubah. Jenis functional group jangan ubah. Duduk dan diam. Alright, duduk dan diam. Jangan ubah. Kita hanya ubah kedudukan functional group atau branch. That's it. Okay. Sama juga kat sini. Kalau dia adalah functional group isomer, apa yang saya nak kekalkan adalah rantai carbon. Alright, rantai carbon dan jenis pula. Dan kedudukan functional group atau homologous series atau substituent. Nampak? Ni adalah summary. Nak ayat lengkap semua-semua tu adalah dah nota kamu baca sendirilah. Okay, ni summary. Cuma apa yang saya nak tunjuk kat kamu sekarang adalah apa yang kawan kamu kata. Kita ubah satu benda je. Jangan ubah banyak. Bila ubah banyak, dunia hang kelang kabut. Alright, orang kata ubah rantai, hang ubah rantai je lah. Tak payahlah gagal nak pergi ubah semua benda. Alright. So, yang tu. Yang pertama lah, generally. Ada masalah kat sini? Senang? Okay? Dan yang kedua, kita nak masuk jawab soalan terus dah. Kita nak jawab soalan. Keadaan sama macam skeletal, condensed, expanded. Tolong label. Bila kamu tengah lukis adalah pasangan untuk chain isomer, tolong label dia adalah chain isomer. Kamu tengah lukis untuk positional, tolong label positional isomer. Selalu yang kita jumpa, selalu budak akan buat, dia jawab betul tau. Dia jawab 100% betul. Tapi saya tak boleh bagi markah.
Reason, sebab dia tak label. Bila kamu tak label, saya tak boleh tahu, saya tak boleh teka mana satu chain kamu, mana satu positional kamu. So satu je saya tolong minta tolong label. Kamu suka jawab soalan, tapi kamu jawab, cara kamu jawab soalan adalah macam kamu stapler mulut tu sekali dalam kertas tu. Kalau macam cikgu tu tengah tanda, weh yang ni apa? Lepas tu mulut hang yang tengah stapler tu boleh jawab. Tahu? Apa cara apa je hantar, yang gelak tu dia dapat lah, yang tergelak tu awak joke aku tinggi sangat kau apa tak dapat, tak apalah. Okay? So, ingat yang kamu akan hantar dan yang kamu akan dapat markah hanya adalah kertas jawapan yang kamu hantar. Dan kertas jawapan tu tak erti nak bercakap. So, tulis semua benda. Okay? Tulis semua benda. Kat sini saya nak chain positional dengan functional group isomer for the following compound. Untuk soalan ni, soalan senang. Kenapa saya kata soalan senang? Sebab kita sepatutnya ada sepasang isomer. Sepatutnya sepasang isomer. Dia dah bagi satu. Kamu kena cari satu lagi. Soalan exam kalau keluar, kenapa dalam video YouTube saya tak bincang soalan jenis ni? Sebab soalan jenis ni soalan senang. Yang saya bincang dalam video YouTube adalah dua jenis soalan yang akan selalu keluar. Dia bukan macam ni. Dia bagi, lepas tu dia minta cara dalam YouTube tu lah. Okay. Yang ni soalan senang. Dia dah bagi dah sepasang tu. Sepasang pertama saya adalah this one. Saya nak cari chain isomer untuk dia. Alright. Saya nak cari chain isomer untuk dia. Alright. So, tak perlu lukis sepasang. Sebab saya hanya perlu lukis dia. Saya ada dah kawan dia kat atas. Alright. So, untuk soalan macam ni, tak perlu bagi dalam sepasang. Tak perlu lukis balik lah dengan kata lain. Lukis balik pun tak salah, betul je. Alright, tak perlu lukis balik. Untuk soalan macam ni, kalau nak senang, a bit of tips. Kalau nak senang, kira molecular formula dia. C5. 1, 2, 3, 4, 5. H, kira lah 3, 5, 7, 9, 11, 12. O1. Saya akan suka kira siap-siap. Sebab bila saya lukis nanti, saya tak payah kalut pergi kira kat sini. Jenuh nak kira kat sini, pening kepala. So kalau soalan bagi dalam bentuk condense ataupun dalam bentuk skeletal apa-apalah, tapi dia tanya isomer. Isomer paling senang, molecular formula. Sebab kita tahu molecular formula dia kena sama. So chain isomer pertama yang teacher akan dapat kat sini, saya ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. I have a 5 carbon straight chain. Dalam chain isomer kita nak pendekkan rantai tu. So saya pendekkan rantai tu siap-siap. OH tak payah ubah tempat. OH duduk diam-diam. Okay. OH tak payah ubah tempat, duduk diam-diam. Kat sini pula saya tak cukup carbon. Carbon saya ada 5. Saya baru guna 4. So satu lagi saya nak letak kat mana? Boleh tak satu lagi tu saya ataupun saya bagi nombor? Kalau carbon saya adalah 1, 2, 3, 4. Satu lagi carbon tu boleh duduk di mana? Atika? Atika Amran? Ya, madam. Saya ada satu lagi carbon. Satu lagi carbon tu boleh letak kat mana? Dekat nombor 2. 2 je. Letak kat 3 tak boleh? Boleh juga. Letak kat 4 boleh? Tak boleh. Letak kat 1 boleh? Tak boleh. Okay, good. Saya boleh hanya letak pada 2 atau 3. 1, 4 tak boleh letak sebab kalau saya letak kat 1, 4 dia jadi rantai karbon yang panjang balik. Alright, saya tunjuk just nak buktikan lah. Kalau saya letak karbon kat sini. Satu lagi tu, dia akan jadi rantai karbon 5 balik. So tak boleh lah. So kita hanya boleh letak pada 2 atau 3. Letaklah pada 2 atau 3, saya tak kisah sayang. CH3. Penuhkan dengan hidrogen balik. Make sure hidrogen kamu cukup. So saya ada H3. 5 tambah 3, 8, 9, 10, 11. Dalam OH ada 1, 12. That is your chain isomer. Dalam chain isomer, rantai jadi pendek. Make sense? Senang? Okay? Main susun-susun je weh. Apa yang susah ni tak tahu.
setakat sampai hari ni, kamu dah belajar kimia ni 2 minggu dah. Kita belajar apa? Carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, klorin. Paling banyak saya rasa. Dalam 26 alfabet, hang baru belajar 5 alfabet. Lepas tu kira apa? Kira 1, 2, 3, 4. Apa tu kimia susah? Amboi, belajar kat tadika lagi susah weh. Tadika kena belajar A sampai Z. Tadika lagi susah. Ni senang ya. C dengan H je. So, positional isomer kat sini. Kita ubah position. Dan saya nak positional isomer untuk dia. So, kita akan refer pada dia. Kalau saya ada substituent saya ada functional group, kita ubah kedudukan functional group tu kalau boleh. Kalau functional group tak boleh ubah atau tak ada functional group, kita ubah kedudukan carbon. Alright? So sekarang ada OH, ubah OH lah. Dan macam kita cakap, OH je ubah sayang. CH3 5 ni duduk diam-diam, jangan ubah. OH nak ubah tempat. Okey, pindah OH. OH duduk carbon pertama tadi. Saya pindah OH duduk carbon kedua. Habis? Lengkapkan balik dengan hidrogen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kat sini. 12. Agree? Okay. Untuk soalan organik untuk the entire semester sayang, kalau jawapan kamu ada lain dengan saya, tanya. Teacher, kalau macam ni boleh tak? Jangan duk rasa jawapan hang tu betul weh. Alright, kalau betul tak apa, kalau salah je no. Okay, jangan duk rasa jawapan kamu betul. Kalau ada soalan kalau macam ni boleh tak? Kalau jadi macam ni boleh tak? Tanya. Okay? Miss, Ya. kalau OH tak tengah boleh? Boleh. OH boleh letak tengah sebab saya ada carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. So Arif, saya rasa Arif tanya tadi. Arif tanya boleh tak OH teacher tak nak letak carbon nombor 2, OH teacher letak carbon nombor 3. Tak ada masalah. OH boleh duduk sini, hidrogen duduk balik sini. Sebab dia akan jadi carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3, 4, 5. Okay? Boleh. Tak ada masalah. Janji carbon tu ubah tempat. Okay. Boleh. Saya ada soalan. Boleh tak OH saya ubah tempat lagi? Boleh tak OH saya duduk kat sini? Sama je Miss. Wani sama. Wani sama dari segi mana? Kalau kita terbalikkan dia duduk dekat tempat yang sama. Tempat yang sama tu carbon nombor berapa? Thank you. Carbon nombor 2. Bila saya kira carbon, kalau kamu perasan bila saya kira carbon, kadang-kadang teacher start kira dari kiri. Kadang-kadang saya start kira dari kanan. Betul? Bukan setakat dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Saya boleh kira daripada bawah naik ke atas. Alright? Saya boleh kira dari bawah naik ke atas. Siapa kata bila kira carbon mesti dari kiri atau dari kanan? Tak ada. Saya hanya perlu kira untuk rantai carbon paling panjang. Pernah belajar kan kat form 5? Kita nak cari rantai carbon yang paling panjang. Yang tu satu. Yang kedua adalah kalau dia pegang functional group. Kalau dia pegang functional group, kita akan bagi functional group tu nombor terendah. Kalau tadi teacher lukis like this. Alright, kalau tadi saya letak yang ni. Saya letak OH kat sini. Alright, nampak macam lain. Padahal sama. Cuma untuk yang bawah, saya start kira daripada kanan. Saya dapat OH carbon nombor 2. Alright. Untuk soalan ni, saya mula kira dari kiri. Bila saya mula kira dari kiri, OH saya tetap carbon nombor 2. Nampak? Terbuka sikit pindahan anda. Okay, cakap nampak cahaya kat ujung jalan tu? Alright. So, bila saya kata ubah kedudukan, selalu budak akan confuse macam kawan kamu tadi, tak nampak sangat position. Bila saya kata ubah kedudukan, alright, bukan ubah kedudukan dari kiri bergerak ke kanan. Sayang tak. Ubah kedudukan tu, cara saya nak check, cara kita kena check adalah guna nombor. Kalau dia duduk pada carbon yang pegang nombor yang berbeza, then kedudukan dia berbeza. Tapi bila hang pusing macam mana pun, tapi bila hang kira balik, dapat carbon yang sama, then dia salah. Alright, dan position dia sama. Kedudukan dia sama. Faham?
Alright, bila saya kata positional isomer bukan hanya mata kasar tengok nampak oh dia tadi duduk kiri, sekarang duduk kanan. Lain lah tu Miss Wong. Tak, tengok nombor. Okay? Alright. Question? Boleh? Okay. Kalau boleh, that is your positional isomer. Functional group isomer, my question over here. Functional group isomer untuk alkohol, pasangan dia adalah apa? Okay? Yes, Miss. Functional group isomer untuk alkohol adalah apa? Alkohol dengan ether. Alkohol dengan ether. Sayang, functional group isomer adalah yang paling senang. Sebab pasangan dia hanya 4 tu. Dalam silibus kamu takkan keluar apa-apa selain daripada 4 tu. So jangan risau. Alright, kalau ada yang nak tanya, teacher, kalau benda tu pasangan dia apa? Tak ada. Kalau tak ada dalam yang saya bagi, tak adalah dia. Hanya 4 tu. Okay? Dan kalau alkohol, kawan dia adalah ether. Dan macam saya ajar last week dalam expanded structure and so on, bila saya kata saya nak ether, sayang, mula dengan ether. I want that. So I start with that. Saya memang nak ether, mula dengan ether. Saya ada C5. Saya dah guna 2 carbon, so saya ada 3 lagi. Saya nak kekalkan position, so saya nak OH saya duduk pada carbon pertama, COC duduk carbon pertama. So, saya jadikan dia like this. Okay. 3 lagi carbon saya letak kat satu side. Kiri boleh, kanan boleh. Separuh-separuh boleh. Alright, 2 kat kiri, 1 kat kanan. Tak ada masalah. Lepas tu, lengkapkan hidrogen kamu. Make sure at the end of the day, hidrogen kena betul. Hidrogen teacher ada 12 kat sini, so hidrogen kita kena cukup 12. Alright, hidrogen kena betul. Yang tu yang akan menyebabkan kamu salah. Okay. So apa yang berubah kat sini? Functional group sayang. Functional group saya OH berubah jadi COC ester. Easy. Alright. Dan kamu sekarang perasan, mungkin kamu akan perasan saya start menjawab dalam keadaan separuh expanded, separuh condensed. Kamu perasan kenapa teacher tulis macam ni? Lepas tu kembang. Lepas tu yang ni pun sama. Saya kembang separuh, saya expanded separuh. Betul? Ada yang nak tanya soalan tu? So, apa yang saya lukis kat depan sekarang? Terima atau tak terima? Saya mungkin salah. Terima, madam. Terima. Sebab apa terima? Sebab Miss Wong yang buat, kenalah terima. Kalau saya ajar 1 tambah 1 pun saya rasa kelas hampa boleh terima. 1 tambah 1 sama dengan 3. Betul tu? Miss Wong tulis betul tu. Alright? Pepangai kan? Kadang-kadang kan, you need to doubt me, you know, I'm not that good. So, you know, feel free to untuk rasa salah ni Miss Wong. Boleh. Tak ada masalah. Saya terima je kesalahan saya tu. Kat sini boleh kita terima apa yang saya tulis kat depan. Separuh expanded, separuh condensed saya terima. Dan kamu akan perasan saya akan start banyak tulis like this. Kamu akan perasan saya banyak tulis lagi. Separuh akan expand, separuh akan condense. Saya hanya akan expand bahagian yang saya nak kamu nampak, bahagian yang kamu nak nampak dengan jelas. Bahagian yang tak perlu, boleh condense. Of course, kalau kamu bagi tahu kat saya, teacher, saya tak selesa macam ni. Saya tak nampak, saya tak boleh nak kira. Sila expand semua benda. Alright, boleh. Tak ada masalah. Tak salah. Okay? Cuma kenapa saya buat separuh condense, separuh expanded like this, sebab nak cepat. Dalam exam, takkan semua benda Han nak lukis condense like this, expanded like this, bazir masa. So, kena belajar tulis condense sedikit. Okay, kena belajar kira dalam hati kamu patut tahu dah dia pegang berapa hidrogen. Weh, kira dalam hati kamu tu bukan sifir darat 9. Kira dalam hati kamu tu 1, 2, 3, 4 je. Betul? Alright? Lagi senang berbanding hang nak shopping online, lepas tu tengok seller mana murah. Yang tu lagi susah nak kira. Alright, tapi yang tu hang kira laju. Yang ni senang je. 1, 2, 3, 4 je. Okay, kira dalam hati. Okay? And then satu, last thing sebelum saya move on soalan lain. Kalau teacher tak label, dan saya bagi yang ni sebagai skema jawapan sekarang. Saya tak label, saya bagi macam ni. Betul tak jawapan saya? Salah.
Hampa akan kutuk jawapan Miss Ong. Apa Miss Ong bagi jawapan macam ni? So mana satu chain isomer, mana satu positional isomer, betul? Kamu akan kutuk jawapan saya kan? So macam tu lah saya kutuk jawapan kamu dalam exam kalau kamu tak label. Make sense? Alright. So kalau kamu tak label, dia akan jadi question mark. Dia apa, dia apa, dia apa. Tolong label. Benda ni senang. Saya tak nak kamu dah buat, lepas tu kamu salah sebab kamu tak label. Yang tu saya pantang. Sangat pantang, bukan pantang sikit, pantang banyak. Okay? So jangan buat macam tu. Tolong label. So next, saya ada 5 carbon juga. 1, 2, 3, 4, 5. So saya ada C5 over here. Saya ada H10. Alright, saya ada C5H10 di mana saya ada kehadiran double bond saya. Rasa-rasa untuk soalan structure ni, nombor 1 saya dari kiri atau nombor 1 saya dari kanan? Aisyah? Aisyah Suraya? Start pada kiri ni. Dari kiri. Start dari kiri. Kelas? Nisha? Kanan. Nisha kata start dari kanan. Kenapa Nisha? Sebab nak bagi senang letak dia punya fashionable pada hujung. Senang, bukan senang. Ikin duk makan tak berhenti dari tadi. Ikin, sedap. Mesti hang duk makan ayam gunting kan? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk jawapan Nisha dengan jawapan Aisyah tadi, kita mula daripada sebelah yang ada double bond sebab dia satu je. Saya nak functional group dapat nombor paling rendah. Alright, ingat yang tu. Bila dia ada functional group kena sentiasa dapat nombor paling rendah. Tak apa, Ikin boleh makan. Saya okey je. Ayam gunting tu sedap. Serius, saya pun beli selalu. Okay? Alright. So, kat sini double bond tu adalah satu sebab saya nak dia dapat nombor terendah. Okay, that is the reason kenapa kita kira dari situ lah. So, kita mula dengan chain isomer dan chain isomer teacher hari ini. Daripada 5 carbon, senang jadi 4. 4 double bond kekal pada carbon nombor 1. Tak payah ubah sebab saya hanya nak rantai saya ubah. Okay. Rantai teacher saya boleh letak pada mana-mana carbon yang duduk di tengah. Mana-mana carbon yang duduk di tengah. Carbon tepi jangan letak ya. So teacher letak kat sini CH3. Lengkapkan yang lain. Saya ada CH3 kat sini. Saya ada CH2 kat sini. Make sure kira betul-betul carbon yang dah cukup ikatan jangan letak. Alright, carbon tepi ni hanya adalah CH2 sebab dia dah pegang double bond. So kamu akan cukup 10. Like I always say, yang akan buat kamu salah adalah hydrogen. So tolong kira hydrogen anda. Okay, so that is my chain isomer. My positional isomer, lagi senang. Positional isomer kat sini, kita akan ubah kedudukan siapa? Iqbal? Hai Iqbal. Yes. Ya. Ubah kedudukan siapa? Ubah kedudukan yang double bond C tu. Double bond C. Sekarang double bond C nak duduk kat mana? Saya bubuh kat nombor 2. Nombor 2. Antara nombor 2 dengan nombor 3. Alright. So, yang tu yang Iqbal letak. So, saya ada 1, 2, 3, 4 kat sini. Saya letak double bond saya pada carbon nombor 2. So, position dah ubah dah. Lengkapkan balik dengan hidrogen anda. So, saya ada C3 di sebelah sini. Pakcik ni pegang 2. Pakcik ni pegang 1 sebab dia pegang double bond. Pakcik ni pegang 1 sebab dia pegang double bond. So, pakcik ni pegang 3. Kita masih balik kepada kira 4 ikatan. Hang tak boleh kira 1. Hang hilang H. Saya sedih weh MCO extend. Sedih. Sedih sebab saya memang tak percaya hampa tengah pegang pen dan tulis. Jahat lah. Kepercayaan saya pada kamu memang sangat rendah. Teruk gila aku tak percaya kat budak. Saya percaya. Saya risau. Tu je.
Alright, functional group isomer untuk alkene, carbon-carbon double bond. Functional group isomer dia, pasangan dia adalah siapa, Adriana? Adriana line tak okey. Siti? Pasangan C double bond C? Semua line tak okey ke? Okay, tak apa, saya jawab. Ring carbon single bond ataupun kita panggil cycloalkane. So functional group isomer dia sangat senang. 5 carbon ring. Habis. Alright, soalan saya. 5 carbon ring ni kita nampak. Weh, titik merah ni dalam exam jangan buat tau. Malu aku. Ni saya ajar je. Hang jangan dalam exam hang jangan pergi ambil pen merah, pergi titik ni carbon weh. Malu aku, tak payah. So saya tunjuk kat sini ni carbon lah sekarang. Okay. Ni carbon. Soalan saya. 5 carbon saya nampak. 10 hidrogen saya duduk kat mana? 10 hidrogen saya duduk kat mana? Mana siapa-siapa? Setiap carbon. Dekat Siapa pegang berapa? Titik merah. setiap pegang 2 hidrogen. 2 hidrogen, bubuh 4 hidrogen terkejut je. Alright, setiap carbon ini sebenarnya pegang 2 hidrogen. Kamu boleh conteng, especially kalau soalan bagi skeletal dan kamu nak check bilangan hidrogen. Tolong kira setiap satu carbon. Alright, setiap satu carbon kat sini dia pegang 2 ikatan. So dia ada 2 lagi ikatan yang akan terikat dengan hidrogen anda. Sebab tu dia akan jadi C5H10 walaupun dia adalah alkane, walaupun dia carbon single bond, tapi formula dia adalah HCnH2n sahaja. Sebab dia adalah cyclone. Okay, dia adalah cyclone. Senang. Okay, senang. Madam boleh buat skeletal lah madam. Boleh buat, ring memang boleh buat skeletal. Ring adalah, kalau soalan, ataupun bukan soalan, kalau jawapan kamu perlu kehadiran ring, buat skeletal. Tak payah fikir. Alright? Buat skeletal, senang. Ring memang kita terima, 24 jam kita terima skeletal, tak ada masalah. Okay? Lagi? Weh, walaupun lukis skeletal, check hidrogen kamu bodoh-bodoh tu. Alright? Check conteng-conteng guna pensel sikit-sikit, hang kira-kira pun hang kena kira bagi cukup hidrogen tu. Okay? Saya kira dengan pun apa-apa. Okay. Next. Yang ni. Yang ni ada semua jenis isomer ke? Dapat semua jenis isomer? Functional group tak ada madam. Functional group obviously tak ada. C5H12. Dia adalah alkane sahaja seperti yang saya cakap depan tadi. Functional group isomer ada 4 pasangan. So kalau alkane tak ada pasangan, dia tak ada functional group isomer. So first and foremost kat sini, no functional group isomer. Okay? Saya dah terdelete soalan dia. So saya pergi kat copy lain. Soalan lain. Okay. Untuk ni, soalan memang minta tau. Soalan memang minta untuk chain isomer, positional isomer and functional group isomer. Dia memang minta. Did you see that? Chain, positional and functional group isomer for the following compound. Dia memang minta. So yang akan dapat jawapan adalah no functional isomer. Jangan tinggal tak buat. Sebab soalan minta. Alright, jangan ingat oh tak ada, tak payah buat. Tak ada sebab soalan minta. Bila soalan minta dan tak ada, kita tulis no, tak ada. Bagi tahu kat dia, saya tahu dia tak ada. Okay? So no functional group isomer kena tulis. Next. Next kat sini. Okay. Chain isomer senang, saya ada 5 carbon chain. So saya nak jadikan dia 4 carbon. My chain isomer can be as simple as, kalau siapa yang tulis dalam bentuk expanded kita terima. Siapa yang tulis dalam bentuk macam saya, kita terima. Tak ada masalah. Cuma saya nak ajar cara ni sebab saya nak kamu expose kepada benda ni. Jangan duk asyik expanded sampai bila nak kembangkan benda tu kan. Alright, tak payah. So saya ubah daripada 5 carbon straight chain, quite obvious.
rantai saya 5 carbon berubah jadi 4 carbon rantai. Simple. Okay, simple. Alright. Kalau chain dah settle, positional isomer. Ada positional isomer? Ada tapi sama dengan chain. Ada tapi sama dengan chain. Kalau dia dah sama dengan chain, dia chain tak sayang? Betul tak? Alright. Sebab kalau positional isomer kita nak cuba untuk kekalkan rantai yang sama panjang, rantai kena sama panjang, kita nak cuba untuk kekalkan rantai sama panjang dan kita hanya ubah kedudukan substituent ataupun kedudukan functional group. Betul? Tak ada functional group, tak ada substituent. So, adakah kita hanya tak ada functional group isomer? Kita tak ada positional group isomer juga. Sebab Muslim kata ada tapi sama dengan chain. Chain isomer lah tu. Alright, dia bukan positional lah. Dia chain isomer lah. Alright, sebab rantai dia dah Tapi berubah. kalau apa maksud tukar branch dia madam? Okay, apa maksud tukar branch dia? Saya nak guna soalan ni untuk jawab? Boleh? Sebab soalan ni ada. Jawapan Muslihin, nak jawab soalan Muslihin tu. So, saya ada COOH. Kita pergi terus kepada positional. Alright, saya nak pergi terus kepada positional isomer untuk yang ni. Positional isomer kat sini kita akan ubah branch. Kenapa? Sebab C double bond O, OH mesti adalah carbon yang duduk tepi. Functional group ni kita tak boleh ubah kedudukan. Sebab duduk kat mana pun dia akan jadi carbon nombor 1. Alright, contoh boleh tak saya kata yang ni adalah positional isomer kalau teacher ubah like this? Adakah kita panggil benda ni positional isomer? Taklah. Dia sama je teacher. Sama je sebab saya kira dari kiri pula. COH saya tetap dapat nombor 1. Betul? Alright. So COOH adalah satu-satunya. Bukan satu-satunya. Salah satu functional group yang dia takkan ubah. Dia mesti duduk carbon nombor 1. So kalau dia tak boleh ubah, positional isomer kamu macam mana? Simple. Saya jadikan dia rantai yang ada branch 4, 1, 2, 3 COOH. Oh, yang ni pun tak ada sebab tak cukup carbon. Sebab tak cukup carbon. Tak, saya bagi soalan lain. Ni chain isomer juga. Ni chain isomer je. Soalan ni tak boleh sebab tak cukup panjang carbon dia. Tak apa, saya bagi contoh satu lagi. So kat sini 4 carbon. So rantai ni chain isomer, ni chain isomer je, saya ubah jadi 3. Alright, saya ubah jadi 3. So yang ni chain isomer. Okay. Positional isomer tak ada. Sebab kamu ubah macam mana pun, position untuk COOH masih adalah sama. No positional isomer. Okay, no positional isomer. Sebab untuk contoh yang ni saya kira 1, 2, 3. Kalau saya nak ubah COOH, guna structure yang ni, teacher jadikan macam ni. Sama je weh. 1, 2, 3. Masih 1. Tak puas hati lagi. Kita ubah lagi. Kita ubah jadi COOH duduk bawah pula. Masih sama. Sebab saya masih pusing dia untuk dapat rantai paling panjang. Dan bila saya pusing dia jadi rantai paling panjang, dia masih carbon nombor 1. Nampak? Dan yang paling penting bukan setakat COOH duduk carbon nombor 1 sayang. Tengok. CH3 ni masih duduk carbon nombor 2. Ada tak perubahan dari segi position? Tak ada. Nampak? So, terbuka sikit minda. Nampak dah cahaya tengah hujung jalan tu. Okay? So, they are the same. So, bila saya kata ubah kedudukan, ubah position, bukan ubah kedudukan kiri ke kanan. Tak. Kita tengok nombor. Main dengan nombor tu. Okay? Letak nombor tu. Tak salah. Letak nombor tu tak malu Guna nombor tu. Okay? Dan kat sini functional group isomer dia, just very quickly, functional group isomer dia tak ada jawapan lain sebab kamu hanya pegang 4 carbon. So, functional group isomer kamu kena ada kehadiran ester.
carboalkoxy kena ada this one. So 4 carbon dah guna 2 dah. Tinggal 2 lagi, letaklah kat kiri boleh, kat kanan boleh. Tak ada masalah. Alright, dan saya rasa jawapan kamu takkan lain lah daripada sini sebab dia hanya 4 carbon. Alright, dia adalah C4H8O2. Okay, so that is your C4H8O2. Untuk soalan kawan kamu tadi. Macam mana kalau nak ubah CH3? Just very quickly. Kalau saya ada C6H14, saya boleh ada 4, 5, 6. Muslihin, ubah CH3. CH3 teacher sekarang, kira dari kiri atau kira dari kanan akan dapat CH3 duduk pada carbon yang sama. Sebab rantai paling panjang teacher 5. Kalau saya kira daripada kiri, saya dapat nombor 3. Kalau saya kira dari kanan, saya pun dapat nombor 3. So tak ada beza lah. Betul. Dia boleh ada positional isomer dengan hanya ubah CH3. Saya boleh ada positional isomer dengan hanya ubah CH3, rantai sama panjang, tapi saya ubah CH3 duduk kat carbon satu lagi. Rantai sama panjang 5 to 5. Untuk struktur kat bawah, kita kira dari kiri atau kita kira dari kanan? Mimi? Kanan. Kanan. Kanan sini ke? Sini. Oh sorry sebab patutlah kamu selalu macam jawab salah. Okey, kanan kamu adalah kiri saya. Okey. So, kamu akan mula dari sini 1. Sebab apa kamu akan mula dari sini 1? Sebab saya nak CH3 saya dapat nombor terendah. Ingat, functional group atau branch kena dapat nombor terendah. So CH3 duduk sini, kira dari sinilah dapat nombor 2. Kalau kira daripada sini, saya dapat nombor 4. 4 dengan 2. Belajar kot kat tadika kan, 4 dengan 2, siapa lagi rendah? 2 lah. Cikgu saya ajar 2, cikgu kamu ajar apa? 2 lah. Sama kita pergi kat tadika yang sama. Takut generation gap. Alright, kod 4 dah jadi lagi kecil, mana tahu. Alright, so kat sini kita akan ambil kiraan yang betul adalah kiraan warna merah kat sini lah. Alright, dan this are your positional isomer muslihin. Keadaan di mana CH3 ubah tempat. Tak ada functional group. Tapi branch yang kamu panggil cabang tu, branch kamu CH3 ubah tempat. Daripada carbon nombor 3, CH3 sekarang duduk pada carbon nombor 2. Dan diorang akan dikira sebagai positional isomer. Nampak? Okay. So, apa yang saya nak tunjuk kat sini, kadang-kadang keluar soalan yang tak ada functional group. Janganlah Asyik nak cari OH, Asyik nak cari C double bond C. Kalau tak ada, this one. Dengan syarat carbon kamu cukup panjang. Kalau carbon kamu tak cukup panjang, tak boleh buat pun. Sebab nanti pusing sama je. Okay. Alright, saya nak tinggal soalan sikit untuk kamu, untuk kita bincang esok. Soalan ni tak sah. Cuma tak sah. Sebab saya guna benda ni sebiji dalam YouTube saya. Cheese, betul. So untuk soalan 7 ni saya nak ada ABC. A adalah C4H10 yang dalam soalan. Okay. Kedua saya nak C5H10. Satu lagi saya nak C5H10O. Alright. Saya nak C5H10O. Untuk tiga-tiga structure ni, saya nak guna soalan 7 tau. All possible isomer. Bentuk soalan ni adalah kalau kamu tengok YouTube, dia ada kat belakang sekali. Contoh last. Cara nak jawab soalan ni. Contoh last, pergi tengok yang tu. Okay. So, nak soalan ekstra kat situ lah. C5H10 dengan C5H10O. Okay. Dan kita akan bincang yang ni esok. Kelas esok saya tinggal sejam je sebab 2:30 saya ada meeting. So kelas esok pukul 1 tu jangan lambat. 1 sampai 2. Lepas tu habis. Thank you class. Have a good day. So kelas esok sejam je. Okay. Ada soalan?
Tak ada. Beres. I'll see you tomorrow. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.